Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai bronchiectasis, iaitu penyakit saluran paru-paru bengkak, ya. Jadi untuk pengetahuan semua, saluran pernafasan kita terdiri daripada bermula dari mulut, kemudian disambungkan kepada tekak, dan seterusnya ke trachea dan seterusnya ke paru-paru. Jadi trachea tadi akan dibahagikan kepada dua, setelah sampai pada paru-paru, bahagian trachea tadi yang menghubungkan saluran pernafasan utama. Ketika sampai di bahagian paru-paru, trachea tadi akan dibahagikan kepada dua, iaitu saluran paru-paru kanan ataupun right main bronchus, dan kemudian saluran tadi juga dibahagikan kepada left bronchus. Jadi daripada trachea apabila sampai ke paru-paru akan terbahagi kepada dua, right main bronchus dan left main bronchus, saluran bronchus kanan dan saluran bronchus kiri. Dan setelah itu ketika terus ke bahagian paru-paru di bahagian bawah, bronchus tadi akan dibahagikan lagi kepada bronchioles, iaitu unit-unit terkecil bahagian saluran pernafasan. Jadi apabila kita berbincang mengenai penyakit bronchiectasis, jadi bronkai merujuk kepada saluran paru-paru tadi, yang telah terbagi kepada dua, bronchus kanan, bronchus kiri. Bronchiectasis, jadi bronkai adalah saluran paru-paru tadi, ectasis maksudnya yang kembang bermaksud saluran paru-paru yang kembang. Jadi apabila kita bercakap mengenai penyakit bronchiectasis, itu bermaksud kita mempunyai masalah yang berkaitan dengan saluran paru-paru ataupun saluran bronchus yang kembang ataupun bengkak. Sekiranya kita melihat gambar yang saya share semalam, di mana kita melihat perbandingan antara saluran bronchus orang yang normal dan orang yang tidak normal. Jadi orang yang normal salurannya elok, saiz normal, cecair pun tidak banyak. Tetapi untuk pesakit yang mengidap penyakit bronchiectasis, saluran bronchusnya adalah kembang ataupun bengkak dan terdapat banyak cecair lendiran atau kita panggil mucus secretion di bahagian bronchus tersebut. Jadi itulah secara umumnya maksud penyakit bronchiectasis, iaitu saluran bronchus yang bengkak dan kembang disertai dengan pengumpulan lendiran-lendiran mukus yang banyak di bahagian saluran pernafasan tersebut. Okey. Seterusnya, apakah simptom-simptom bronchiectasis? Jadi seperti mana yang Encik Arifin kongsikan sebelum ini, di mana beliau kerap mendapat batuk berdarah. Jadi batuk berdarah adalah antara simptom-simptom penyakit bronchiectasis. Selain daripada itu, selain daripada batuk berdarah, pesakit bronchiectasis juga akan mengalami masalah batuk yang kronik, iaitu mereka akan sentiasa batuk berterusan, memakan masa berbulan-bulan, kadang-kadang sehingga bertahun-tahun batuk mereka. Dan ciri-ciri batuk mereka ialah kebanyakannya mempunyai masalah batuk berkahak, batuk berkahak. Dan apabila mereka mendapati jangkitan kuman, ketika mereka dijangkiti kuman, batuk yang berkahak tadi akan bertukar warna menjadi batuk berkahak warna hijau, batuk berkahak warna kuning, dan kadang-kala boleh menjadi batuk berdarah. Okay. Jadi secara umumnya itu adalah antara simptom-simptom bronchiectasis, di mana mereka ada batuk berterusan, kadang-kadang batuk berdarah, dan apabila bronchiectasis ini mencapai tahap yang agak serius, mereka juga akan mudah mendapat susah nafas, di mana mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Sekiranya mereka melakukan pekerjaan yang berat, mereka akan cepat merasa mengah, cepat merasa semput. Itu adalah ketika di mana penyakit bronchiectasis mereka mencapai tahap yang agak serius. Okey, jadi penyakit bronchiectasis ini juga akan mendatangkan masalah kepada penghidapnya apabila mereka mendapat jangkitan kuman ataupun kita panggil infective exacerbation of bronchiectasis, di mana mereka mula menghadapi masalah demam, kahak mereka mula bertukar warna menjadi kuning ataupun hijau. Jadi itu adalah saat-saat di mana kita panggil pesakit bronchiectasis ini tadi sedang mendapat infective exacerbation ataupun mungkin kita panggil jangkitan kuman. Jadi ketika ini mereka memerlukan rawatan yang khusus, antaranya mungkin mereka perlu dimasukkan ke hospital. Tetapi sekiranya pesakit bronchiectasis tadi tidak mengalami demam ataupun batuk mereka stabil, seperti batuk-batuk yang sebelumnya, jadi mereka ini boleh dirawat sebagai pesakit luar sahaja.
Okey, jenis-jenis bronkiectasis. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis bronkiectasis. Jika kita melihat scan ya, image di scan ya, kita boleh melihat jenis bronkiectasis itu boleh dibagikan kepada 3 jenis ya. Peringkat awal kita panggil tubular bronkiectasis, di mana saluran bengkak itu kelihatan seperti tube panjang ya. Tubular. Perkara ini boleh dilihat dengan lebih jelas dengan bantuan scan image lah, scan paru-paru pesakit. Kita melihat dari situ, kita boleh melihat sama ada bagaimana bentuk saluran bronkus mereka ya. Pada peringkat awal ya, kebanyakan saluran bronkus mereka berbentuk tubular ya, tubular. Kemudian yang peringkat kedua adalah cystic bronchiectasis ya, di mana mereka juga saluran bronkus mereka boleh berbentuk seperti anggur ya, di mana bengkak saluran bronkus mereka bengkak sehingga boleh menjadi seperti rupa anggur kalau dilihat dari segi gambaran image di scan ya, tubular. So tubular bronchiectasis, cystic bronchiectasis, dan juga kita boleh melihat tortuous ataupun varicose type of bronchiectasis, di mana kita melihat saluran pernafasan itu sudah berubah bentuknya, tidak lagi seperti saluran pernafasan yang biasa ya, terlalu berlingkar. Tortuous bermaksud berbentuk seperti lingkaran. Okey ya, jadi secara umumnya itu adalah antara jenis-jenis bronchiectasis kalau kita lihat dari segi gambaran scan paru-paru. Okey, tubular type, cystic type, and tortuous ataupun varicose type of bronchiectasis. Okay, jadi kita boleh berbincang dengan pakar radiologi untuk menentukan dari segi radiologi apakah jenis bronchiectasis yang dihadapi oleh pesakit bronchiectasis ya. Okey, apakah risiko untuk mendapat bronchiectasis ya? Jadi bagaimanakah seseorang pesakit itu boleh mendapat penyakit bronchiectasis ya? Jadi kalau kita melihat bronchiectasis ini boleh berpunca daripada banyak punca ya. Antara punca utama yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat kita ialah pesakit yang pernah menghidap TB ya. Jadi sebelum ini telah mendapat TB, kemudian telah sembuh ya. Pada masa akan datang mereka berisiko untuk mendapat bronchiectasis ya, di mana saluran bronkus mereka telah menjadi tidak sihat ya. Walaupun jangkitan kuman atau TB itu telah selesai, tetapi kesannya ataupun parutnya menyebabkan struktur bronkus ataupun struktur saluran pernafasan mereka tidak lagi normal ya, bengkak, dan itu adalah antara risiko ya. Jadi kalau kita melihat pesakit yang berisiko untuk mendapat bronchiectasis, yang pertama ialah pesakit yang pernah mendapat jangkitan TB sebelum ini ya, dan juga pesakit yang pernah mendapat jangkitan pneumonia ataupun paru-paru yang agak teruk sebelum ini ya. Selain itu, pesakit yang pernah menghadapi masalah penyakit measles ya, ataupun chickenpox ya, ataupun varicella, ataupun pertussis ya, ataupun whooping cough ya. Jadi penyakit-penyakit jangkitan kuman yang menyebabkan paru-paru sebelum ini boleh menyebabkan pesakit mendapat bronchiectasis setelah mereka sembuh daripada penyakit jangkitan kuman yang pernah mereka hadapi sebelum ini ya. Selain dari itu, terdapat juga pesakit bronchiectasis yang mendapat sakit bronchiectasis ini sejak daripada kecil ya, kerana faktor genetik ya. Penyakit ini dipanggil cystic fibrosis, di mana gennya tidak normal menyebabkan struktur paru-parunya tidak normal. Jadi mereka juga berisiko untuk mendapat penyakit bronchiectasis. Okay. Selain daripada itu, pesakit yang menghidap penyakit HIV ya, di mana sistem imunisasi mereka sudah menjadi lemah, jadi mereka mudah mendapat jangkitan kuman. Mereka ini juga cenderung untuk mendapat penyakit bronchiectasis ya. Kemudian pesakit yang alah dengan kulat ya, contohnya penyakit yang menghidap penyakit allergic bronchopulmonary aspergillosis ABPA ya, juga berisiko untuk mendapat penyakit bronchiectasis ini. Okey. Jadi itulah antara risiko pesakit yang boleh mendapat bronchiectasis. Bagaimanakah cara untuk mengesan bronchiectasis ini ya? Jadi cara untuk mengesannya ialah bermula daripada sejarah. Kita perlu mengambil sejarah pesakit. Adakah mereka telah batuk secara kronik? Adakah mereka mempunyai kahak yang banyak ya, secara kronik ya? Kemudian kita boleh melakukan imaging ataupun kita boleh buat X-ray ya. Daripada X-ray juga kita boleh melihat bagaimanakah gambaran struktur paru-parunya. Adakah normal ataupun adakah tidak normal ya. Jadi daripada X-ray kita sudah boleh membuat andaian pesakit ini mungkin mempunyai bronchiectasis.
Untuk confirm ataupun untuk menentukan dan mengesahkan bahawa pesakit itu ada bronkiectasis ataupun tidak, kita perlu membuat CT scan, ya. HRCT, High Resolution CT, Computed Tomography Scan, ya, di mana pesakit perlu dibaringkan di atas katil dan katil tersebut disorongkan melalui terowong imaging, ya, dan dari situ kita boleh melihat gambaran scan yang lebih jelas untuk melihat struktur paru-paru pesakit sama ada mereka betul-betul menghidap penyakit bronkiectasis ataupun tidak. Jadi daripada HRCT scan image, dari gambaran HRCT scan, kita boleh membuat keputusan bahawa benar bahawa pesakit ini betul-betul menghadapi bronkiectasis ataupun tidak. Ya, dari situ, daripada image scan itu kita boleh melihat gambaran yang kita panggil beberapa gambaran signet ring sign, di mana kita boleh melihat seolah-olah ada bentuk cincin di bahagian scan paru-paru tersebut, ya. Jadi mungkin doktor-doktor pakar boleh menjelaskan dengan lebih lanjut signet ring sign ini bagaimana, ya. Okey, jadi basically secara ringkasnya cara mengenal bronkiectasis ini dari sejarah, ya, kemudian memeriksa paru-paru pesakit, kemudian membuat X-ray, kemudian membuat CT scan. Ya, kita boleh juga menghantar ujian-ujian darah, ya, di mana kita boleh check level antibody, IgG, IgA, IgM level juga kebiasaannya boleh dijadikan parameter ataupun pengukur untuk menentukan seseorang itu mempunyai bronkiectasis ataupun tidak. Okey, baiklah. Apakah rawatan untuk bronkiectasis, ya? Bagaimana untuk kita merawat penyakit bronkiectasis ini, ya? Jadi, rawatan untuk bronkiectasis ini bergantung kepada simptom yang pesakit kita hadapi, ya. Secara umumnya, ya, pesakit bronkiectasis mereka mempunyai masalah batuk berterusan dan kahak yang banyak, ya. Jadi kebiasaannya kita akan berikan ubat cair kahak atau kita panggil mucolytics untuk membantu mencairkan kahak mereka yang pekat, ya. Dan juga kita boleh berikan ubat untuk membantu mengeringkan masalah kahak mereka, ya. Untuk pesakit bronkiectasis yang sudah serius, ya, yang agak serius, di mana mereka mengalami masalah susah nafas, ya, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan dengan baik kerana paru-paru mereka sudah rusak, ya. Kita boleh juga berikan inhaler, ya, inhaler seperti ini, ya, contohnya untuk membantu mereka bernafas. Jadi inhaler ini kita panggil bronchodilator, dia boleh membantu untuk membantu pesakit untuk bernafas dengan lebih lancar, ya. Selain daripada itu, kita juga boleh memberikan vaksin, ya, rawatan vaksin supaya pesakit bronkiectasis tadi terpelihara daripada jangkitan virus dan juga bakteria. Kebiasaannya kita akan nasihatkan pesakit untuk mendapat influenza vaksin, ya, influenza vaksin untuk menjaga mereka daripada jangkitan influenza virus. Mereka perlu mengambil influenza vaksin ini setahun sekali, ya. Dan juga kita akan nasihatkan pesakit untuk mengambil vaksin pneumokokal, di mana mereka perlu mengambil injection ini untuk memelihara daripada jangkitan bakterial pneumonia, ya. Jadi pneumococcal vaksin kita ada dua jenis, ya. Ada yang jenis injek sekali boleh tahan seumur hidup, ya, kita panggil Prevena vaksin. Dia boleh cover untuk 13 jenis bakteria spesies, ya, yang boleh menyebabkan pneumonia. Kemudian ada juga jenis pneumococcal vaccination yang perlu di-renew setiap 5 tahun, ya. Itu adalah untuk cover 23 jenis organism yang boleh menyebabkan masalah pneumonia. Jadi kita akan nasihatkan pesakit untuk mengambil vaksin itu, tiga-tiga jenis vaksin itu, untuk memelihara mereka daripada terkena jangkitan kuman, ya. Kerana struktur paru-paru mereka sudah tidak normal, jadi mereka lebih senang mendapat jangkitan kuman berbanding orang-orang yang biasa, ya. Okay, selain daripada itu, kita akan juga menasihatkan pesakit untuk menyertai senaman pulmonary rehabilitation, ya, di mana ia adalah senaman yang kita ajar kepada pesakit supaya mereka boleh bernafas dengan baik, ya. Kita boleh menasihatkan mereka supaya mereka boleh mengamalkan habit mengeluarkan kahak dengan teknik yang betul, ya. Postural drainage, bagaimana mereka boleh mengeluarkan kahak dengan baik, ya. Jadi ada teknik-teknik khusus yang kita akan ajarkan kepada pesakit-pesakit bronkiectasis ini, ya, untuk membantu mereka mengurangkan risiko mendapat serangan bronkiectasis yang berkali-kali, ya. Untuk pesakit yang sering kali mendapat serangan bronkiectasis, ya, lebih daripada 4 hingga 5 kali setahun, ya, kita boleh juga mencadangkan mereka untuk mengambil macrolides ataupun antibiotik ataupun anti-inflammatory agent yang boleh membantu mengelakkan mereka mendapat jangkitan kuman secara berkali-kali, ya. Okay.
Secara ringkasnya itu adalah antara poin-poin penting mengenai penyakit bronkiectasis ini ya. Mungkin Encik Arifin yang pernah share tentang pengalaman beliau mendapat masalah batuk berdarah disebabkan bronkiectasis. Jadi semoga Encik Arifin jelas mengenai penyakit bronkiectasis yang Encik tanyakan sebelum ini ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan daripada netizen ya. Ada beberapa soalan daripada Del Kluma ya. Beliau bertanya mengenai Wegener's granulomatosis. Apakah itu Wegener's granulomatosis ya? Jadi ini adalah penyakit yang melibatkan salur darah ya. Kita panggil radang salur darah ataupun vasculitis. Jadi radang salur darah ini boleh memberi kesan kepada salur darah mengikut saiz-saiz tertentu. Kita ada salur darah bersaiz kecil, small size, kita ada salur darah bersaiz medium, bersaiz sederhana, dan kita ada salur darah bersaiz besar ataupun large vessels ya. Jadi small vessels, medium vessels, large vessels ya. Jadi penyakit Wegener's granulomatosis ini akan memberi kesan kepada small and medium size vessels ya, yang bersaiz salur darah bersaiz kecil dan salur darah bersaiz sederhana ya. Dia adalah satu penyakit radang ya. Jadi kebiasaannya Wegener's granulomatosis ini dia akan menjangkiti bahagian hidung, ya, bahagian hidung, bahagian paru-paru ya, dan juga bahagian bawah pinggang kebanyakannya ya. Jadi sekiranya penyakit ini terkena kepada hidung, ya, biasanya pesakit akan mengalami masalah hidung berdarah ya, ataupun kerap mempunyai masalah lendiran hidung ya. Kadang-kadang terpaksa menjalani operasi hidung ya, operate hidung kerana masalah ya. Okay, jadi sekiranya Wegener's ini tadi menyerang paru-paru ya, pesakit boleh mendapat masalah batuk berdarah ya, batuk berdarah, susah nafas ya, batuk berterusan ya. Jadi itu adalah antara ciri-ciri penyakit Wegener's granulomatosis berdasarkan organ-organ yang mereka menyerang, yang mereka memberi kesan ya. Dan kebiasaannya pesakit ini juga akan mengalami masalah demam ya, hilang berat badan ya. Jadi ini adalah antara tanda-tanda penyakit Wegener's granulomatosis tadi. Okey, soalan seterusnya ialah mengapa suhu udara berbeza ya? Di mana kalau kita sedut udara yang masuk adalah sejuk ya, tapi bila kita keluarkan balik udara tu menjadi panas. Kenapa agaknya? Okey. Jadi penjelasannya ialah kerana apabila kita bernafas ya, udara di persekitaran adalah mengikut suhu bilik. Jika anda berada di dalam negara yang sejuk, maka suhu udara adalah sejuk. Jika anda berada di negara seperti UK, London ya, yang sejuk, jadi mungkin suhu udara di luar boleh mencecah sehingga negatif 14 darjah Celsius ya, 20 darjah Celsius kita sejuk. Jadi masuk dalam badan kita. Jadi suhu badan manusia yang normal adalah 37 darjah Celsius ya. Jadi agak panas ya, 37 darjah Celsius itu. Jadi bila udara tadi masuk ke dalam hidung kita, terus ke paru-paru ya, di paru-paru proses pemindahan gas berlaku, di mana oksigen yang masuk dalam paru-paru akan ditukar ganti dengan karbon dioksida daripada badan kita. Jadi paru-paru akan memberikan oksigen daripada udara tadi ke organ-organ dan mengangkut karbon dioksida daripada organ badan kita keluar semula. Jadi oksigen masuk, tukar kat paru-paru, karbon dioksida masuk dan dikeluarkan ya. Jadi ketika proses penukaran gas itu berlaku ya, banyak saluran darah terlibat ya. Jadi saluran darah kita bersuhu mengalirkan darah yang bersuhu 37 darjah Celsius. Jadi ketika itu dah juga udara tadi diberikan suhu badan kita. Jadi ketika itulah udara menjadi panas. Jadi sebab itu bila kita keluarkan udara, kita exhale ataupun kita menghembuskan udara, ia adalah panas kerana telah berlaku proses pertukaran gas di dalam paru-paru tadi, di mana banyak melibatkan salur darah, dan salur darah tadi membawa darah yang bersuhu badan iaitu 37 darjah Celsius. Jadi sebab itulah udara yang kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas adalah panas kerana ini mengambil kepanasan suhu badan yang terlibat tadi. Okey, jadi ketika kita menghirup udara, ini adalah udara luar berdasarkan suhu bilik. Kalau bilik tu sejuk, sejuklah dia. Bilik tu panas, panaslah dia ya. Okey, dan masuk ke dalam paru-paru, tukar gas semua. Jadi udara dipanaskan menjadi 37 darjah Celsius dan dikeluarkan dengan suhu 37 darjah Celsius tadi. Jadi panas udara tersebut ya. Mengapa kadang-kadang berkepul-kepul ya, fenomena udara keluar berkepul-kepul ini akan jelas kelihatan di kalangan negara sejuk, terutamanya ketika bermain salji ya.
kerana berlakunya pertembungan yang drastik antara udara daripada mulut kita yang bersuhu 37 darjah Celsius dengan udara di luar yang sangat sejuk, contohnya negatif 14 darjah Celsius. Jadi pertembungan tersebut menimbulkan proses pertukaran daripada gas kepada berbentuk wap, ya. Jadi seperti itulah fenomena itu boleh dijelaskan. Okey. Baiklah, sinusitis. Apakah puncanya, ya? Apakah penyakit genetik persekitaran makanan, ya? Kenapa terlalu banyak dikeluarkan? Okay, jadi bila bercakap mengenai sinusitis, ia adalah merujuk kepada penyakit radang sinus, ya. Saya bukanlah doktor pakar ENT. Penyakit sinusitis ini lebih elok diterangkan oleh pakar ENT lah, kerana mereka adalah pakar yang merawat penyakit ini. Tapi sebagai doktor paru-paru, kita juga turut berdepan dengan pesakit yang ada masalah sinusitis ataupun rhinitis, di mana radang sinus. Sinus adalah bahagian di dalam kawasan muka kita, ya. Jadi kadang-kala bahagian-bahagian tersebut boleh mengalami radang, ya. Jadi radang ini boleh menjadi teruk jika ada kuman, ya, ataupun jika ada faktor persekitaran. Jadi betul, punca sinusitis ini berkaitan dengan genetik, betul. Ada orang yang di dalam genetiknya sangat cenderung mendapat masalah sinusitis, terutamanya pesakit yang ada asma, ya. Jadi mereka juga senang ataupun cenderung mendapat sinusitis juga. Persekitaran, betul, ya. Jadi kalau seseorang itu terdedah dengan persekitaran habuk, ya, debu yang teruk, jadi mereka mudah mendapat masalah sinusitis yang teruk, ya, kerana hidung mereka menjadi sensitif dan sering didedahkan dengan triggers ataupun allergens, ya, ataupun debu-debu habuk-habuk tadi, ya. Makanan, ya betul, makanan juga boleh menerukkan masalah sinusitis, ya. Ada setengah-setengah orang mereka pantang ataupun mereka alah, mereka tidak boleh memakan makanan yang pedas, ya. Apabila makan makanan yang pedas, mulalah hidung mereka mengeluarkan air hidung, ya. Jadi faktor makanan juga perlu diambil kira. Ianya boleh juga menyebabkan masalah sinusitis ini menjadi lebih teruk. Jadi sinusitis ini antara ciri-cirinya ialah dia akan mengeluarkan banyak lendiran, ya, banyak lendiran, ya, dan lendiran tersebut boleh berwarna putih ataupun berwarna kuning ataupun kadang-kadang berwarna hijau, ya, ataupun kadang-kadang berwarna merah, ya, boleh juga berdarah, ya. Jadi kerana radang itu berlaku, jadi apabila masalah radang berlaku, banyak inflamasi ataupun banyak sel-sel yang terlibat di bahagian hidung, ya. Jadi apabila berlaku interaksi antara sel-sel tadi dengan habuk-habuk debu kuman, ya, jadi radang itu menjadi semakin teruk. Jadi sebab itulah semakin banyak lendiran itu boleh dihasilkan, ya. Jadi bila simptom akan menjadi teruk tergantung kepada pendedahan terhadap debu-debu ataupun bahan-bahan yang alah tadi, ya. Kalau ada orang dia alah dengan sambal, ya, ada setengah orang bila mak dia goreng je sambal, dia mulalah bersin, ya. Jadi dia tergantung kepada pendedahan seseorang terhadap bahan yang alah tadi, ya. Ada orang apabila dia pergi ke taman bunga, alah dengan debu-debu bunga, ya. Jadi apabila pergi ke taman bunga, mereka mula mendapat simptom sinusitis tadi, batuk ataupun bersin yang berterusan, ya. Hidung tersumbat, ya, dan sebagainya. Okey, boleh berlaku pada waktu pagi atau bila-bila masa, ya, bergantung kepada setinggi mana level bahan-bahan yang alah tadi ada. Sekiranya di taman bunga di mana banyak debu-bunga, jadi ketika itu mungkin simptom mereka boleh menjadi teruk. Okey. Ada setengah orang simptom mereka teruk di waktu pagi, ya, kerana mereka alah dengan suhu yang sejuk. Jadi apabila mereka terdedah pada suhu yang sejuk, simptom mereka akan menjadi bertambah teruk. Ya, jadi setiap orang berlainan manifestasi simptom sinusitisnya, ya. Okey. Seterusnya soalan daripada Puan Emma Syamila, ya. Debate satu perbincangan ni tentang adakah makanan boleh menyebabkan alahan alergik, ya. Betul, ya, macam saya ceritakan tadi, setengah orang mempunyai alahan terhadap pemakanan yang berbeza-beza. Ada orang alah dengan kekacang, ya. Ada orang alah dengan buah tembikai, ada orang alah dengan seafood, ya. Jadi orang lain alahannya, ya, bergantung kepada genetik seseorang, bergantung kepada environment ataupun situasi persekitaran seseorang, ya. Jadi memang benda ini boleh berlaku. Makanan memang boleh menyebabkan allergic reaction, ya. Jadi allergic reaction ni ada berbagai-bagai jenis. Ada yang berbentuk susah nafas, ada yang berbentuk mata bengkak, bibir bengkak. Ada yang berbentuk bersin-bersin, ada yang berbentuk kegatalan kulit. Jadi ada banyak jenis allergic reaction yang kita perlu kenal pasti. Setiap orang mempunyai manifestasi allergic reaction yang berlainan, ya.
Okay, jadi if we have this predisposed condition, how can we control not to pass it to our children? Yeah, unfortunately, we can't control it. Yeah, once we have it in our body, we can't really stop it from being passed to our children. Yeah, sebab seperti yang saya ceritakan sebentar tadi, ya, komponen genetik memainkan peranan yang penting untuk mempengaruhi masalah allergic reaction tadi. Kita tidak boleh tukar komponen genetik kita. Ya, anak kita mungkin berpotensi untuk mendapat allergic reaction seperti mana kita, ya. Tapi apa yang kita boleh buat ialah cuba mengurangkan pendedahan alahan tadi kepada anak-anak kita. Terutamanya kita sudah kenal pasti, anak kita ni memang allergic kepada habuk. Kalau kena habuk je, mata jadi bengkak, hidung jadi susah nafas, ya. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh menjaga kebersihan rumah sebaik mungkin. Mungkin perlu mop rumah setiap hari, ya. Hilangkan habuk-habuk setiap hari, jaga betul-betul kebersihan, ya. Kerana sekiranya alahan mereka kurang, ya, jadi allergic reaction juga akan menjadi kurang. Dan lama kelamaan sekiranya kanak-kanak dan orang besar, insya-Allah allergic reaction tersebut boleh hilang apabila imun sistem mereka semakin kuat, ya. Jadi allergen exposure sangat penting, ya, untuk kita elakkan daripada allergic reaction ataupun menerukkan masalah sinusitis yang telah sedia ada itu. Okey. Kenapa kita bersin? Ya, okey. Jadi ini berkaitan dengan sinus tadi. Bersin adalah satu tindakan refleks tubuh kita, ya. Sebenarnya untuk melindungi badan kita daripada kuman ataupun habuk debu. Ya, kerana apabila kita terhidu bau ataupun debu ataupun perkara-perkara yang menyebabkan iritasi, ya, ataupun gangguan di bahagian hidung, tubuh kita telah dijadikan untuk automatik bersin. Ia adalah satu protective mechanism, alat untuk ataupun tindak balas untuk memelihara diri kita daripada jangkitan kuman ataupun habuk, ya. Jadi hidung kita mempunyai banyak reseptor yang sensitif, ya. Jadi sebab itulah ada setengah orang dia alah dengan debu, ya. Bila dia pergi tempat yang berhabuk je, mula dia bersin tanpa henti. Sebelum ni dia okey, tapi dia masuk ke store tiba-tiba bersin, hacum berkali-kali, ya. Jadi itu adalah bersin adalah salah satu protective mechanism, ya, cara badan kita memelihara diri kita supaya habuk tadi tidak terus masuk ke paru-paru dan menyebabkan masalah paru-paru, ya. Jadi apabila hidung kita sudah mengesap ada debu, ya, jadi terus hidung kita mengeluarkan refleks bersin, hacum. Itu adalah untuk mengeluarkan debu tadi daripada badan kita supaya debu tadi tidak termasuk dalam paru-paru, ya. Begitu juga kalau kita terhidu bau masakan pedas, ya. Jadi bau masakan pedas tadi, ya, adalah dia membawa aroma yang boleh menyebabkan iritasi ataupun satu radang di bahagian hidung juga. Jadi hidung kita mengenal pasti bau masakan pedas tadi sebagai sesuatu yang boleh berpotensi untuk mengganggu pernafasan kita. Jadi sebab itulah kita bersin, ya, untuk mengeluarkan radang atau iritasi tadi supaya tidak termasuk ke dalam paru-paru dan merosakkan paru-paru kita, ya. Jadi subhanallah, ya. Memang Allah telah menciptakan badan kita ni perfect dan selamat untuk diri kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Okay, jadi Nurlina pun mengatakan saya selalu rasa semput bila tengah guna household cleaner. Ya, betul, ya, kerana ketika anda menggunakan household cleaner tadi, debu-debu memang berterbangan, ya. Jadi bila debu itu masuk ke dalam hidung kita secara automatik, ya, reseptor tadi telah mengesan, jadi kita akan bersin, hacum, ya, sebagai salah satu protective mechanism ataupun tindak balas untuk memelihara diri kita supaya debu tadi tidak termasuk dalam paru-paru, seterusnya merosakkan paru-paru kita. Okey. Jadi kenapa bersin untuk kali kedua, kali ketiga? Kadang bersin tu dia tak berhenti, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2-3 kali bersin. Jadi kita bersin banyak kali kerana kemungkinan debu tadi masih belum habis dikeluarkan, ya. Jadi selagi mana ada debu kat situ, selagi itulah kita akan terus bersin sehinggalah kesemua debu tadi habis dikeluarkan. Jadi sehinggalah paru-paru kita betul-betul terselamat daripada ancaman debu-debu tadi, ya. Okey, kemudian mata akan jadi berair dan mengeluarkan lebih hidung, betul, ya. Jadi saluran pernafasan kita ini memang mempunyai hubungan dengan kelenjar air mata di bahagian mata kita. Jadi apabila saluran pernafasan di hidung ini mendapat iritasi ataupun diganggu oleh habuk tadi, ya, jadi kelenjar air mata tadi turut dirangsang, ya, mengeluarkan air mata, ya, dan mata menjadi merah, ya. Ini adalah salah satu protective mechanism juga, ya. Jadi kerana kita nak elakkan habuk tadi, ya, daripada termasuk dalam mata, sebab itulah kita mengeluarkan air mata supaya air mata tadi boleh membasuh habuk-habuk tadi untuk mengeluarkan daripada mata kita, ya. Kalau tidak, habuk tadi boleh masuk ke dalam mata kita dan boleh menyebabkan masalah mata pula, ya. Jadi begitu hebat sekali, ya, kejadian penciptaan manusia itu. Okey, jadi adakah ini sesuatu yang baik? Ya, ini adalah sesuatu yang baik, protective mechanism, ya.
adakah ini petanda kita sakit? Ya tidak, ya. Itu adalah satu yang normal, ya. Bersin berkali-kali, ya, sehingga mata berair itu adalah perkara yang normal, ya. Ianya akan jadi tidak normal, ya, kalau kita dapati kita ada demam panas, ya. Kita tidak berhenti bersin, ya, walaupun kita dah tak ada berkaitan dengan habuk tu, kita masih lagi bersin berkali-kali, demam, batuk, sesama. Jadi ketika itu kita kemungkinan sedang menghadapi masalah jangkitan virus ataupun jangkitan kuman, ya, di bahagian pernafasan ataupun paru-paru. Jadi kita perlu melihat apakah petanda-petanda yang kita hadapi, ya, dan berbincang dengan doktor kita. Okey, yang seterusnya, bahayakah jika kita hingus dengan kuat? Adakah akan membahayakan tympanic membrane di telinga, ya? Jadi kita boleh menghembus hingus dengan normal, ya. Jadi tidak perlu terlalu kuat, ya, kerana betul, ya, kerana kita memberikan tekanan yang terlalu kuat, hembusan terlalu kuat, dia boleh menyebabkan kecederaan di bahagian berkenaan telinga. Okey, jadi memang lendiran mukus dikeluarkan oleh hidung kita, ya, sebagai respon daripada habuk-habuk atau debu-debu tadi. Okey, jadi ubat-ubatan yang kita boleh berikan ialah ubat untuk menghilangkan ataupun mengurangkan radang di bahagian hidung tadi. Biasanya kita akan berikan antihistamin, ya, iaitu ubat untuk memberhentikan radang tadi, ya. Antihistamin adalah satu ubat untuk menghentikan radang yang berlaku di hidung, ya. Kebiasaannya kita boleh berikan ubat antihistamin seperti Piriton ataupun Loratadine, ya. Cumanya Piriton dia boleh menyebabkan masalah mengantuk. Jadi jangan ambil Piriton ketika anda ingin memandu kereta, ya, ataupun bekerja. Mungkin boleh diambil pada waktu malam, ya. Loratadine tidak akan mendatangkan masalah mengantuk. Jadi ia boleh digunakan untuk membantu mengurangkan penyakit sinusitis tadi, ya. Okey, soalan daripada Puan Nur Akmal. Apakah kesan sampingan ubat isoniazid untuk bayi berumur 49 hari, ya? Anak saya masuk ward setelah lahir kerana jaundice, kemudian duduk di sana selama 12 hari, didapati ada murmur di jantung dan doktor memberikan antibiotik. Setelah itu, saya diberitahu nurse yang menjaga anak saya positif TB, ya. Jadi, bayi saya dinasihatkan oleh doktor pakar untuk mengambil ubat isoniazid dan membuat ujian LFT dan X-ray setiap bulan. Apa pendapat doktor? Jadi pendapat saya ialah kita perlu melihat setiap kes itu case by case basis. Jadi kita tidak boleh membuat satu tanggapan yang general ataupun umum terhadap sebuah pesakit. Jadi untuk bayi yang terdedah kepada carer ataupun ibu, ya, yang seeming positif TB mungkin, ataupun nurse tadi memang kerap menjaga anak puan, ya, ketika kecil, ya, dan kalau nurse itu adalah seeming positif TB, risiko untuk anak puan mendapat TB adalah tinggi, ya, kerana bayi mempunyai sistem imunisasi yang tidak cukup matang lagi untuk mereka melawan penyakit TB itu. Jadi kalau kita lihat guideline penyakit TB, ya, ataupun panduan perawatan penyakit TB, ya, untuk pesakit kanak-kanak yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit seeming positif TB, ya, sekiranya ibunya ada TB ataupun mungkin nurse yang menjaganya itu adalah positif TB, ya. Jadi kalau ikut panduan rawatan TB, memang anak puan dinasihatkan untuk mengambil ubat isoniazid tadi untuk mengelakkan dia daripada terkena jangkitan TB, kerana jangkitan TB boleh mendatangkan kesan yang lebih teruk, ya, di mana TB tersebut boleh mengganggu fungsi otak, ya. Jadi kita tidak mahu perkara itu berlaku. Jadi sebab itulah kita berikan ubat tersebut. Namun begitu kita perlu monitor kerana ubat isoniazid ini mempunyai kesan sampingan di mana mereka boleh mengganggu fungsi hati, ya. Jadi sebab itulah doktor menasihatkan anak puan menjalani ujian liver function test ataupun memeriksa fungsi hati secara berkala dan juga fungsi X-ray secara berkala, ya. Jadi puan perlu bincang dengan doktor yang merawat anak puan untuk menentukan apakah rawatan yang terbaik untuk anak puan tersebut, ya. Semoga anak puan cepat sembuh, ya, setelah mendapat rawatan ini. Okey, soalan terakhir daripada Puan Hasanah Rahman, ya. Doctor, does bronchiectasis worsen through time? If it does, what can patients do to keep it from worsening? Okay, so when we talk about bronchiectasis, it can become worse and it can also become stable. Ya, jadi penyakit bronchiectasis ini boleh menjadi stable untuk jangka masa yang lama, tetapi ia juga boleh menjadi semakin teruk bergantung kepada keadaan ataupun kondisi pesakit itu sendiri. Sekiranya pesakit bronchiectasis itu sering mendapat jangkitan kuman, ya, setiap bulan masuk ward, ya, setiap bulan kena demam, ya, jangkitan kuman di paru-paru, ya, hampir setiap bulan, ya. Jadi untuk pesakit yang seperti ini yang sering mendapat jangkitan kuman, ya, penyakit bronchiectasis mereka boleh menjadi semakin teruk, ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya. Fungsi paru-paru mereka boleh menjadi semakin menurun, ya. Tetapi untuk pesakit bronchiectasis yang stabil, ya, di mana mereka jarang masuk ward, ya,
Mereka pun simptom mereka hanyalah batuk berkahak yang berwarna putih, ya, tidak mengganggu aktiviti seharian, ya. Mereka tidak ada masalah dari segi pernafasan, ya. Jadi untuk pesakit bronkiolitis yang stabil seperti itu, fungsi paru-parunya boleh menjadi stabil selama bertahun-tahun, ya. Tidak perlu risau. Yang kita perlu risau ialah sekiranya pesakit bronkiolitis tersebut sering mendapat jangkitan kuman di paru-paru, sering masuk ward, ya. Jadi pesakit tersebut perlu mendapat rawatan yang lebih intensif, di mana mereka perlu mendapat antibiotik, ya. Mereka perlu mendapat imunisasi, mereka perlu disiasat dengan lebih lanjut. Kenapa mereka mendapat jangkitan kuman yang kerap, ya? Jadi perlu mendapat pengawasan daripada doktor pakar paru-paru, ya, untuk menstabilkan penyakit bronkiolitis mereka ini. Okay, baiklah, nampaknya kita pun telah sampai di hujung sesi FB Live kita hari ini. Kita dah selesai membincangkan topik bronkiolitis ataupun saluran bronkus bengkak, ya. InsyaAllah esok kita ada sesi istimewa, ya, bersama Doktor Pakar Endokrinologi dan Diabetes, ya, Dr. Lim Kim Piao, di mana kita akan membincangkan mengenai Hari Raya menurut perspektif pesakit kencing manis, ya. Tentunya kita semua sedang bersiap sedia untuk menyambut Syawal yang akan kunjung tiba beberapa hari lagi, tetapi kita perlu berhati-hati dari segi pemakanan kita, ya. Mungkin rumah sana boleh mula merancang apakah menu yang sihat untuk dihidangkan untuk ahli keluarga, ya. Tentunya kita ada ibu bapa, ya. Mungkin ada yang bapanya menghidap penyakit kencing manis ataupun ibunya menghidap penyakit kencing manis. Jadi pastikan menu masakan yang anda pilih adalah bersesuaian untuk keperluan penyakit diabetes mereka. Ikuti perbincangan lanjut esok hari dengan pakar kencing manis Dr. Lim Kim Piao untuk kita dive in, untuk kita bincang lebih detail apakah menu masakan raya yang sesuai untuk penyakit kencing manis dan bagaimanakah untuk kita menghadapi raya dengan selamat, dan tips untuk pesakit kencing manis berhari raya. Okey, jadi sekiranya anda mempunyai soalan untuk perbincangan esok, boleh type di ruangan komen. Kita akan bincangkan mengenai hari raya dari perspektif pesakit kencing manis. Kita jumpa lagi esok di sesi MB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin, pakar perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.